Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua saudara-saudara sekalian? Ini satu isu yang paling hebat, hangat, dan luar biasa. Dipetik daripada negaramerdeka.com, pelantikan Sultan Johor sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17, musnahkan impian Perikatan Nasional kembali berkuasa. Wow, ini pasti satu isu yang akan menarik perhatian Anda semua. Lebih penting daripada itu ialah kita menjunjung ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang ke-17, yaitu Sultan Johor, yang baru diisytiharkan sebagai yang di-Pertuan Agong kita yang terbaru. Semua orang mengenali Baginda Sultan Johor ini sebagai seorang sultan yang amat tegas. Walau bagaimanapun dalam ketegasan beliau itu membuatkan Johor menjadi sebuah negeri yang amat dihormati, maju, makmur, dan luar biasa hebatnya. Ini semua kena kebijaksanaan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 ini dalam memimpin kerajaan Johor. Tentulah dengan pengalaman yang hebat tersebut, kita dapat mengagak dan dapat meramalkan bahwa Baginda Sultan Johor akan pasti mampu membawa Malaysia berganjak satu langkah level yang baru lagi. Namun demikian, dengan tajuk pelantikan Sultan Johor sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17, memusnahkan impian Perikatan Nasional kembali berkuasa, ini satu tajuk yang luar biasa, ulasan yang luar biasa, dipetik daripada negaramerdeka.com. Apa cerita di sebalik ulasan ini? Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar pada Jumat yang lalu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Memetik sinar harian penyimpan mohor besar raja-raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dalam kenyataan pada Jumaat memaklumkan pemilihan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk kali ke-263 khas di Istana Negara hari ini. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan Baginda pada 30 Januari tahun depan. Mesyuarat itu turut memilih Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong bagi tempoh yang sama. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada Jumaat yang dipengerusikan oleh Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, dihadiri oleh semua Raja Melayu kecuali Kelantan dan Perlis. Kenyataan itu menyebut menurut peruntukan paragraf 3 bahagian pertama jadual ketiga perlembagaan, keputusan Majlis Raja-Raja itu telah dikemukakan kepada kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga telah dimaklumkan, kata Syed Daniel. Saudara-saudara sekalian, tajuk kepada berita ini memang mengejutkan kita semua. Tapi di manakah tempat atau celah manakah yang menyebabkan impian Perikatan Nasional kembali berkuasa musnah apabila pelantikan Sultan Johor sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 telah pun diumumkan? Apa pendapat Anda semua untuk isu dan tajuk kali ini? Pada pendapat saya, mungkin kenyataan ini ialah apabila tiada lagi peluang untuk cuba-cuba mahu menebuk atap. Kerana kita tahu Sultan Johor ini, yaitu Sultan Ibrahim, adalah pribadi Sultan yang banyak lantang bercakap tentang kestabilan politik, dan juga beliau pernah, Baginda pernah menyatakan beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk memacu dan memajukan Malaysia. Baginda telah menyatakan perkara tersebut beberapa bulan yang lepas.
Dengan itu, kita sudah dapat menjangka bahwa Baginda Sultan Johor tidak akan berminat dengan apa-apa aktiviti, apa-apa perkara yang boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam kerajaan Malaysia, khususnya tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan ketidakstabilan, contohnya tebuk atap. Coba kita cari dahulu di manakah berita itu, yaitu Sultan Johor kata beri peluang kepada Anwar Ibrahim. Pada berita itu kita tahu bahawa Sultan Johor memang adalah sultan yang paling diminati ramai. Kenapa orang minat Baginda? Kerana ketegasan beliau dan kebijaksanaan Baginda. Pada 27 Ogos tahun 2023, Baginda Sultan Johor telah bertitah bahawa Sultan Ibrahim titah beri Anwar lebih masa bangunkan ekonomi. Dalam titah Baginda, Sultan Johor mengatakan atau bertitah supaya lebih banyak masa diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan ekonomi negara. Memetik laporan media di Star, Sultan Ibrahim bertitah ia berikutan masalah krisis kewangan yang didepani oleh kerajaan perpaduan. Pimpinan Anwar ketika ini amat mencabar. Daripada titah Baginda ini, kita sudah dapat menangkap dan dapat mengagak bahawa Baginda amat mengambil berat keadaan semasa ekonomi dan kewangan negara. Belum pun Baginda jadi Perdana Menteri, Baginda sudah tahu tentang krisis kewangan yang didepani oleh kerajaan perpaduan. Ini adalah sultan yang amat-amat luar biasa. Baginda kata beri masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan ekonomi negara. Titah Baginda, Anwar hanya menyedari kesulitan kewangan kerajaan selepas memegang jawatan. Saya percaya, kata Baginda, titah Baginda, beliau memerlukan lebih banyak masa. Itu titah Baginda pada hari tersebut. Selain itu, Baginda turut melahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Anwar ke China pada awal tahun ini berjaya membawa kembali banyak hasil positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Delegasi lawatan yang bermula pada 29 Mac hingga 1 April itu menyaksikan Malaysia memperoleh komitmen pelaburan sebanyak RM170 bilion dari China. Dalam perkembangan yang sama, Johor mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenan dengan pelaburan sebanyak 80 bilion ringgit daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.